keupayaan dan profesionalisme pasukan SAR negara raih perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Perdana Menteri meluahkan rasa bangga terhadap kecekapan dan tahap profesionalisme pasukan mencari dan menyelamat SAR negara yang bertugas membantu mangsa gempa bumi di Nur Dagi, Turkiye. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pasukan SAR negara telah menunjukkan pengorbanan dan keupayaan luar biasa yang boleh dibanggakan. Saya bangga sekali dengan pasukan kita, smart, bomba, kesihatan, APM yang telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, dibanggakan. Dan Gubernur dengan Wakil Gubernur di sini menyatakan bahawa pasukan kita itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan saya bagi pihak seluruh rakyat ingin mengucapkan penghargaan dan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan beban rakyat di sini diringankan dan kita akan buat sedaya upaya. Datuk Seri Anwar berkata demikian selepas melawat kem pasukan SAR negara di Stadium Nur Dagi. Beliau meluangkan masa kira-kira 40 minit melawat dan mendengar taklimat operasi pasukan SAR negara. Ketibaan beliau pada pukul 9 pagi waktu tempatan diiringi Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali. Mereka disambut Timbalan Komander Kontijen SAR Negara DSP Safrizan Suhaini dan Ketua Pasukan MAS 10 Abdul Manaf Cik Isa. Pasukan SAR Negara terdiri daripada anggota Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Kor Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara dan menzahirkan sokongan ketika Turkiye sedang berdepan situasi getir saat ini. Dalam pertemuan itu, beliau turut memberikan komitmen tidak berbelah bagi Malaysia kepada Turkiye yang dianggap sebagai negara bersahabat. Tambahnya, negara akan menyalurkan bantuan buat warga Turkiye yang terkesan dengan malapetaka gempa bumi tersebut. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah rakyat Malaysia serta memaklumkan mengenai bentuk bantuan yang sedang diusahakan. Dalam hantaran di laman Facebook, beliau turut mengajak rakyat mendoakan agar peristiwa duka ini cepat berlalu dan Turkiye kembali pulih. Datuk Seri Anwar diiringi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali, Duta Malaysia ke Turkiye Sazali Mustafa Kamal. And the minister in the Prime Minister's office. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan setakat semalam, negara berjaya mengumpul dana bantuan bencana untuk Turkiye sebanyak 30 juta ringgit. Selain bantuan tenaga kerja SAR, Malaysia turut menyalurkan bantuan dana kemanusiaan kepada Turkiye dan Syria sebanyak 20 juta ringgit. Manakala tabung bencana Kementerian Luar Negeri sehingga kini berjaya mengutip sumbangan mencecah kira-kira 25 juta ringgit. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menggariskan 8 strategi utama melibatkan 16 program bagi memperkasa golongan belia luar bandar. Antaranya program Startup Right, PSR serta pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET yang menjadi antara pilihan utama pendidikan dan kerjaya belia luar bandar. Perkara-perkara ini termasuklah pemerkasaan TVET itu sendiri, di mana kita telah memperkenalkan TVET Junior, TVET Tahfiz, khususnya untuk pelajar-pelajar Tahfiz yang diberikan kursus-kursus keterampilan. Begitu juga dalam tekno usahawan TVET, pendigitalan TVET dan beberapa kerangka kursus
yang dicernakan mengikut permintaan pasaran. Tambahnya, kolaborasi dengan kementerian lain untuk mendekati permasalah desa ini turut dilaksanakan sebagai langkah untuk mengelakkan kerja dalam silo. Peruntukan RM6.7 bilion bakal diusulkan Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi Belanjawan 2023. Timbalan Menterinya Mustafa Sa'mud berkata selain memperkasa TVET, skim perlindungan sosial akan diberi tumpuan khususnya yang melibatkan suri rumah dan B40. Kita boleh optimize 6.7 bilion ini yang melibatkan 12 kementerian. Jadi saya fikir bajet itu nanti bolehlah digunakan untuk macam Kementerian Belia dan Sukan. Dia boleh fokus dengan perkembangan belia. Sekarang ni dia 25% daripada bajet Kementerian Belia dan Sukan ini ditumpukan untuk TVET. Jadi dia minta supaya dioptimiskan. Mustafa ditemui media selepas merasmikan Persidangan Sumber Manusia HRI-Tech di Bandar Sunway, Selangor. Dalam bajet 2022, kerajaan memperuntukkan RM6.6 bilion khas untuk memperkasa TVET. Dalam masa sama, kebolehpasaran pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET meningkat kepada 90.4%. Beliau yang menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman, turut memaklumkan kursus dan latihan TVET akan meningkatkan lagi kemahiran dan selaras dengan permintaan semasa. Kebolehpasaran TVET di bawah KKW meningkat pada puratanya 90.4%. Artinya mereka yang mendapat kursus TVET ini yang masuk ke pasaran guna tenaga berada di tahap 90.4%. Artinya kebolehpasaran itu adalah berdasarkan kepada permintaan daripada pasaran guna tenaga dan kursus yang dibuat ke arah itu. Membantu belia luar bandar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berhasrat memperkenalkan program Baju Raya Rahmah dalam usaha membantu golongan memerlukan menghadapi persediaan menyambut perayaan Aidilfitri nanti. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihaknya bakal mengadakan satu sesi libat urus dengan pemain industri tekstil minggu hadapan bagi mendapatkan maklumat serta maklum balas berkaitan idea tersebut. Ujarnya syarikat atau gedung pakaian yang terlibat dalam program itu nanti akan memfokuskan kepada kelengkapan asas melibatkan pakaian wanita, lelaki serta kanak-kanak. Sebab itu saya akan umumkan syarikat mana ataupun di gedung mana yang pada prinsipnya mungkin mereka akan fokus kepada baju raya yang asas, iaitulah sama ada baju kurung wanita, baju kurung kebangsaan lelaki dan mungkin juga bagi anak-anak yang mereka akan tawarkan dengan harga ramah. Itu saya akan umumkan. Tapi libat urus itu memang telah berlaku. Memang positif dan mereka bersedia sebagaimana menu ramah. Kita juga tidak mengamalkan apa yang dikatakan pemaksaan. Kita tidak impose apa-apa peraturan atau syarat. Tapi mereka melakukan dengan secara sukarela. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Sumbangan kembali ke sekolah dan program KPDN Kedah di Kampung Kandis, Kodiang. Dalam pada itu, Datuk Seri Salahuddin berkata restoran makanan segera McDonald akan turut sama menyertai program menu rahmah yang dilancarkan dengan keputusan mengenai menu bersesuaian pada minggu depan. Menyokong menu ramah tu kan, kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan protein semua lah. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin dalam kita perlukan ni kita akan try lah. Tapi kalau kita tak perlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang perlukan lah. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita
banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu Acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyalurkan bantuan berjumlah RM15.9 juta menerusi program Mawib Insani bagi kerja penambahbaikan infrastruktur sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, bantuan tersebut turut disediakan untuk pembiayaan program dan aktiviti pelajar asnaf. Jelas beliau, sebanyak RM12.4 juta akan diagih kepada 414 buah sekolah di Kuala Lumpur, manakala di Putrajaya dan Labuan masing-masing RM1.74 juta melibatkan 58 buah sekolah. Secara telah diagihkan dan ini bagi tujuan untuk pembaikan pusat-pusat surau dan institusi pendidikan di semua sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan dan sama-sama membantu PIBG menjalankan program-program pendidikan Al-Quran khususnya dan pembangunan modal insan di seluruh wilayah Persekutuan. Dan ini adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh pihak Mawib dan kita mendoakan Mawib dapat terus kukuh menjayakan agenda memperkasakan yang disebut kesejahteraan insan. Menurutnya lagi, ia komitmen berterusan Mawib dalam memastikan kanak-kanak di sekitar wilayah Persekutuan mendapat ilmu duniawi dan ukhrawi yang mencukupi sebelum melangkah ke alam dewasa. Bantuan tersebut diserahkan pada program Khatam Al-Quran Perdana di Kompleks Nasrul Quran Putrajaya. Program anjuran Mawib dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP itu meraihkan 30 murid yang berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran. Malaysia komited bagi mewujudkan ekosistem kondusif melalui peralihan teknologi kepada pengeluaran teknologi. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, fokus kementerian adalah luas dan proses peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui RE, juga membawa faedah ekonomi seperti peluang pekerjaan dan peningkatan keselamatan tenaga. The potential for future cross-border electricity sales, as mentioned, as well as activities such as carbon trading, will also promote economic and social development for Malaysia. All of this will help position Malaysia as a renewable energy hub for the region and attract foreign investments into the country. Oleh itu, katanya, dalam usaha peralihan ke arah industri teknologi hijau ini, pihak kementerian memerlukan mereka yang benar-benar berbakat dan menjadikan tarikan atau pilihan pekerja terutama melibatkan golongan belia. I understand that Huawei is already working with partners, including the Selangor Human Resource Development Centre, SHRDC, and the Centre for Technical Excellence, Sarawak. This is important to bridge the talent gap in the area and I hope more companies will step forward to do the same. Beliau berkata demikian dalam ucapannya dalam Majlis Sidang Kemuncak Kuasa Digital Huawei Malaysia 2023 di Ibu Negara. Sidang Kemuncak Kuasa Digital Huawei Malaysia 2023 yang berlangsung di Ibu Negara disertai pemain industri digital bagi membincangkan secara kolektif ke arah sifar karbon dan ekonomi mampan di Malaysia. Persidangan yang dianjurkan oleh pihak Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd, Huawei Malaysia, turut dihadiri dari delegasi luar termasuk Huawei Asia Pacific Vice President Zhang Zhenjun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dianugerahkan darjah kehormat Anugerah Fellow daripada Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN AFIO hari ini. Pengiktirafan itu diberi atas sokongan dan sumbangan besar beliau terhadap pembangunan kejuruteraan kepada komuniti kejuruteraan di Malaysia dan rantau ini. Presiden Institusi Jurutera Malaysia IEM
Profesor Dr. Nurlida Bunyamin menerusi kenyataan berkata, anugerah Fellow Kehormat yang dihormati DHF dianugerahkan kepada individu terkemuka yang diakui memberi jasa besar dan perkhidmatan cemerlang kepada profesyen kejuruteraan, institusi perumahan dan negara ASEAN. Lembaga Takbir AFIO pada 2021 di Brunei telah sebulat suara bersetuju bagi mengurniakan anugerah DHF kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang ketika itu bertugas sebagai Menteri Kejaraya Kanan. IEM mencalonkan nama beliau atas kapasiti sebagai bekas Menteri Kejaraya Kanan yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan serta infrastruktur. Majlis anugerah yang asalnya dijadualkan berlangsung pada persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN ke-39 di Brunei pada November 2021 terpaksa dibatalkan akibat COVID-19. IEM mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada beliau atas sumbangan cemerlang dalam bidang kejuruteraan. Institusi itu yakin Datuk Seri Fadilah akan terus menyumbang ke arah penglibatan yang lebih besar dalam kepakaran kejuruteraan ASEAN untuk pembangunan Malaysia serta komuniti ASEAN. Anugerah disampaikan Setiausaha Agong AFIO ketika bertemu Timbalan Perdana Menteri di Dewan Parlimen hari ini. 9 buah gerai makanan di Taman Muhibah Jalan Tapang Sibu musnah dalam satu kebakaran tengah hari tadi. Timbalan Penguasa Bomba 2, Abdul Muttalib Jaafar memaklumkan pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 12.59 tengah hari. 11 orang anggota kemudian digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman tamat kira-kira pukul 1.59 tengah hari. Sementara itu, pengerusi Majlis Pembandaran Sibu, Clarence Ting memberitahu gerai makanan di kawasan itu akan ditutup. Tapak gerai makanan berkenaan merupakan tapak sementara. Ekoran lokasi asal gerai Taman Muhibah sedang dinaik taraf. Menurutnya lagi, tapak asal gerai makanan tersebut telah pun siap dan kesemua peniaga akan berpindah semula ke lokasi asal dalam masa yang akan dimaklumkan kemudian selepas ditangguhkan bagi sambutan Tahun Baru Cina. Tak serik, 6 individu dikesan masih aktif melakukan kegiatan pecah dan curi wang mesin token permainan pasaraya biarpun pernah ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Kegiatan itu dikesan selepas pemilik mesin token permainan itu mendakwa kerugian hampir RM2,365 susulan mesinnya dipecah pada akhir bulan lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata kesemua suspek berusia 22 hingga 32 tahun itu merupakan penganggur. Mereka ditahan sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut pada Ahad lalu kira-kira jam 10.30 malam sekitar Sungai Nibong. Menurut beliau, mereka bergerak dari sebuah negeri ke negeri lain bermula dari selatan untuk melakukan jenayah sejak Januari lalu. MO mereka ini kan bergerak masuk ke dalam pusat membeli belah ni dan akan pergi ke mesin-mesin ni dan akan memotong tempat yang mangga yang ada tempat nak masuk duit tu. Dia akan potong dan akan ambil duit yang ada di dalam tu. Biasanya sebab kalau kita lihat barang kes kita rampas ni dia ada RM1 dan juga RM5 lah yang ditukarkan dan akan mendapat token. Dan hasil siasat lanjut terhadap kesemua tangkapan ini telah mendedahkan 11 kes pecah mesin token berjaya diselesaikan melibatkan 6 kes di kawasan Pulau Pinang, 2 kes di kawasan Perak, 2 kes di negeri Kedah dan 1 kes di negeri Kelantan yang melibatkan anggaran kerugian keseluruhan sebanyak RM20,000. Hasil siasatan mendapati 3 daripada mereka adalah adik-beradik. Semakan turut mendapati kesemuanya mempunyai rekod jenayah lampau. Turut dirampas dalam serbuan itu sebuah kenderaan pelbagai guna, 5 buah telefon bimbit, 3 buah alat pemotong, pemutar skru serta wang tunai berjumlah RM729. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini menetapkan 1 Mac depan bagi mendengar permohonan pembelaan bagi mendapatkan laporan forensik perbualan WhatsApp antara 2 ahli perniagaan membabitkan pemberian wang bernilai RM2 juta kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. 2 ahli perniagaan itu, G. Jana Raja dan pengarah syarikat konsortium Zenith Construction Sdn Bhd CZCSB, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli.
Hakim Azura Alwi menetapkan tarikh itu selepas peguam Gobind Singh Dio memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya memohon untuk mendapatkan nota keterangan berkaitan kes tipu membabitkan Ganaraja di Mahkamah Session Shah Alam bagi menyokong permohonan anak guamnya untuk mendapatkan laporan forensik perbualan WhatsApp berkenaan. Menurut Gobind, pihaknya sebelum ini telah memohon kepada Mahkamah Shah Alam untuk mendapatkan nota keterangan itu tetapi ditolak mahkamah. Terdahulu, Gobind memberitahu mahkamah nota keterangan itu mengandungi keterangan saksi pendakwaan berhubung pemberian wang RM2 juta yang didakwa berbeza dengan keterangan di mahkamah dalam kes membabitkan projek terowong dasar laut dan pembinaan jalan utama di Pulau Pinang. Bayar internet mudah alih pada harga yang murah. Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kerajaan Johor tidak akan berkompromi dengan individu atau persatuan sukan yang didapati menyalahguna kuasa dan penyelewengan dana sehingga menjejaskan kebajikan para atlet. Exco Belia, Sukan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Mat Shah berkata tindakan tegas akan diambil termasuk memberi laluan kepada Pesuruhjaya Sukan dan Badan Bebas untuk menjalankan siasatan. Beliau juga menyarankan setiap persatuan sukan di Johor membuat audit bagi tahun 2023 dan menyerahkan laporan kepada Majlis Sukan Negeri Johor bagi tujuan rekod serta simpanan. Persatuan yang menerima geran tahunan daripada Kementerian Belia dan Sukan juga perlu membuat pemakluman kepada ahli lembaga atau persatuan untuk memastikan ketelusan urus takbir. Atlet Johor terus berprestasi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Integriti persatuan bermula daripada Presiden. Sehinggalah kepada ahlinya, janganlah pula dipolitikkan persatuan sukan kerana politik dan sukan tidak sepatutnya dicampur adukkan. Pejabat saya insya-Allah akan kerap membantu memantau bukan sahaja pencapaian atlet, malah setiap pengurusan persatuan. Beliau turut meminta MSNJ mengenal pasti persatuan sukan yang tidak aktif supaya ditutup. Muhammad Hairi berucap semasa Majlis Anugerah Penggredan Persatuan Sukan Negeri Johor yang menyaksikan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor layak menerima geran A berjumlah RM100,000. Manakala 5 lagi persatuan menerima geran B bernilai RM70,000. 10 persatuan sukan menerima geran C RM50,000. Pakar pecut berbasikal negara Muhammad Harif Saleh tidak disenaraikan dalam skuad lebuh raya negara yang akan menyertai Sukan C Kemboja 2023 pada Mei depan. Perkara itu diumumkan pengurus pasukan Nur Azman Abu Samah. Nur Azman Abu Samah berkata keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama barisan jurulatih selepas laluan bagi edisi kali ini memerlukan pelumba yang memiliki kemahiran serba boleh untuk mengibar cabaran negara. Jelas Nur Azman, hanya acara kriterium dan lepas beramai-ramai individu sahaja dipertandingkan dalam disiplin lebuh raya pada edisi kali ini. Dua saingan itu melibatkan laluan landai serta berbukit yang mana dilihat tidak sesuai dengan kemahiran pecut dimiliki Harif. Sebelum ini, Harif, 34 tahun, merupakan pemenang pingat emas kriterium pada Sukan C 2015 dan 2017 serta juara acara lepas beramai-ramai edisi 2017. Bagi edisi 2023 di Kemboja, cabaran skuad lelaki negara akan digalas juara bertahan acara lepas beramai-ramai Nur Aiman Muhammad Zarif serta Nur Aiman Rosli, Nur Amirul Fakhruddin Mazuki, Akmal Hakim Zakaria dan Syarul Mat Amin.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai menyifatkan masih terlalu awal untuk meletakkan sasaran buat skuad badminton muda negara yang akan menggalas cabaran di Sukan SEA 2023 Kemboja. Menurutnya, seramai 38 pemain muda berada dalam senarai Persatuan Badminton Malaysia BAM, namun hanya 10 pemain lelaki dan 10 pemain wanita akan dipilih ke Tamasya Sukan Dwi tahunan itu. Michelle memaklumkan kesemua pemain itu akan dihantar menerusi kategori A, iaitu kos ditanggung sepenuhnya oleh Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam usaha bawa pulang kilauan pingat di Tamasya itu. Pihaknya juga perlu menilai dahulu pencabar Malaysia di Kemboja selain melihat barisan pemain yang sesuai selepas tarikh Sukan SEA bertindih dengan Piala Sudirman. Bagaimanapun, beliau menegaskan ABM tetap yakin dengan kemampuan yang ada dalam pemain muda negara di bawah BAM. Sukan SEA 2023 di Kemboja akan bermula pada 5 hingga 17 Mei ini. Manakala Piala Sudirman pula dijadual berlangsung dari 14 hingga 21 Mei di Suzhou, China. Pada edisi ke-31 di Hanoi, Vietnam tahun lepas, skuad badminton negara hanya meraih 1 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Beralih ke perkembangan bola sepak menjelang saingan Liga Super 2023 yang akan bermula 24 Februari ini, Kelantan FC dilihat semakin rancak memperkuatkan cabaran mereka. Selepas membawa masuk beberapa tenaga import baru, skuad The Red Warriors sekali lagi mendapatkan khidmat pemain dari Spanyol iaitu Miguel Angel Garrido Cifuentes. Perkara itu diumumkan Kelantan FC dalam kenyataan hari ini. Menurut klub tersebut, Miguel Angel yang bermain di posisi pertahanan telah menandatangani kontrak selama 1 musim bersama mereka. Pemain berusia 32 tahun itu memiliki pengalaman luas dalam bola sepak Spanyol apabila pernah beraksi bersama Elche FC, Malaga FC, Girona FC dan UD Ibiza Ibiza. Kehadirannya dilihat mampu memperkukuhkan benteng The Red Warriors yang kini di bawah kendalian ketujuhlatih dari Korea Selatan, Choi Moon-sik. Sebelum ini, Kelantan telah menandatangani 5 pemain import iaitu Kim Min-kyu dan Kang Yu-chan dari Korea Selatan, Christian Mangaron Rotini, Itali Filipina, Mario Arquez, Spanyol dan Nuha Marong Krubali, Gambia. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sah menyertai kelab Johor Darul Takzim JDT sebagai ahli lembaga pengarah kelab itu. Menerusi pengumuman di laman sosial Johor Southern Tigers, juara Liga Super 9 kali berturut-turut tersebut turut melantik beliau sebagai penasihat belia Johor. Khairi memiliki pengalaman luas dalam sukan bola sepak apabila pernah dilantik sebagai Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dari 2007 hingga 2010. Selain itu, kewujudan Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP juga merupakan usaha beliau ketika menjadi Menteri Belia dan Sukan. Di laman sosialnya, Khairi meluahkan penghargaan kepada Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim yang merupakan pemilik JDT. Menurutnya, pengalaman yang ada akan digunakan untuk membantu skuad Harimau Selatan menjadi kelab bola sepak terunggul di benua Asia. Selain itu, beliau juga sedia membantu merealisasikan Tengku Mahkota Johor dalam memperkasakan belia bangsa Johor, antaranya melalui pendidikan, keusahawanan dan kebajikan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.